Jadi saya buka dulu lah bagi tuan-tuan perempuan yang ada soalan. Kita buka, kita selit sikit untuk khas untuk YB Nurul Izzah, boleh kemukakan soalan. Saya buka. Ada? Dia ada soalan khusus untuk YB Izzah. Untuk dua orang lagi panel kita perlu dulu. Sebenarnya tak boleh. Khusus kalau tak ada saya ada. Ada, saya buka untuk the floor dulu. Mungkin dua soalan untuk YB Izzah saja. Silakan. Boleh angkat tangan, saya akan tarik mic ini selagi sampai. Silakan. Tak ada? Okey, tu. Silakan, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merujuk kepada Malaysia Insider 13 Julai 2013. YB Nurul Izzah ada menyebut mengenai akan menyaman SPR isu dawat tekan. Saya nak tahu perkembangan isu tersebut. Okey, mungkin lagi satu soalan. Banyak sangat soalan YB tak sempat nak jawab. Tadi pun 10 minit dia langgar. Okey. Okey, cool. Terus lawangan. Saya nak tanya, saya telah melihat YB Nurul Izzah bercakap tentang anak muda dan insight dia. It's very good actually. Saya nak tanya sebenarnya, telah melihat macam mana KJ punya plan dengan apa dia ada education fair, job fair seluruh negara dan semuanya. Apa plan sebenarnya PR untuk counter benda-benda macam ni? Sebab memang sebenarnya kalau untuk anak muda, program KJ sangat bagus sebenarnya. Kan? Dengan apa dia punya fest dia, kan? Tweet up dia, macam-macam lah. So kita nak tahu sebenarnya apa dari segi PR ni, apa plan sebenarnya. Sebab saya tak nampak sangat selain daripada agenda politik, dari segi agenda sosialnya kita tak nampak PR punya agenda untuk anak muda. Okay, two very good question. Saya tambah lagi satu, mungkin not so good, tapi penting saya tanya semua YB balik. Saya dengar YB cakap banyak kali, forum, ceramah dan sebagainya. Saya sembunyi belakang mana-mana. Saya juga biasa dengar pimpinan PKR yang muda-muda yang lain, Rafizi Ramli dan sebagainya. Saya rasa pimpinan atasan PKR, terutamanya Anwar Ibrahim, his time is over. Sudah sampai masanya orang muda macam YB Izzah naik ke atas, macam Rafizi Ramli naik ke atas. Ini khusus untuk PKR dia. Pas DAP kita serang nanti. Kita bagi untuk YB Izzah dulu. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah politik nasional, baik dalam PAS, dalam DAP, Kit Siam naik ketika umurnya 20-an, menjadi ahli parlimen yang lantang pada umur 28. Sudah berdebat dengan menteri yang hebat-hebat di Universiti Melaya pada umur 20-an. Burhanuddin Hilmi menjadi pimpinan besar PAS pada umur 40-an. Tun Razak baik ataupun Tun Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri before 50. Jadi saya rasa the end of Datuk Seri Anwar, the end of Hadi Awang, the end of Kit Siam as well. Tapi untuk ini saya nak YB Izzah comment on that first. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, soalan pertama. Tentang isu dawat kekal, alhamdulillah kita bernasib baik kerana Peguam Tommy Thomas yang amat terkenal telah menawarkan khidmat, dan beberapa penama, Dr. Zulkifli Ahmad daripada PAS, Saifuddin Nasution daripada Keadilan, dan Manowaran calon bagi where was it? Perak, the seat Teluk Intan yang kalah I think 800 undi, bersama dengan pengundi di kawasan parlimen masing-masing telah menyaman keseluruhan 7 pimpinan utama SPR termasuk Wan Ahmad. As Wan Ahmad, you cannot escape. You might have resigned but you will still be hunted. Segamat No. Betul. Apa? Sementara YB kami membuat kaji sedikitnya, kita akan teruskan jawapan. Dan mereka menyaman pimpinan SPR khusus dalam kegagalan pelaksanaan dawat kekal yang seperti dijanjikan oleh jawatan kuasa pilihan parlimen berkait dengan informasi sistem pilihan raya. Ini penting kerana we are arguing that it's a tantamount to treachery, dengan sengaja, a criminal act. Kerana seharusnya isu penggunaan dawat kekal hatta di India pun 3 bulan kekal kat Malaysia. Kan, jadi dia ada perbezaan kan 2 jam dan 5 jam pada individu tu. Tapi menunjukkan bahawa mereka tidak boleh lari. Dan saya fikir laporan SPR sendiri
audit yang mereka lakukan membuktikan bahawa penggunaan kad dakwah kekal telah gagal. Dan kenapakah penggunaan dakwah kekal ini penting? Kerana untuk mengelakkan daripada berlakunya pengundian 2 kali. Jadi pada saya, kes sedang diteruskan, sudah difailkan di mahkamah, menunggu tarikh, dan kita akan gunakan cara ini. Sebenarnya bukan mudah ya, untuk kalau dikatakan menerusi petition pilihan raya, ada ura-ura dikatakan kita akan melaksanakan nationwide amnesty. Kenapa? Kerana petition berdasarkan kesalahan teknikal pun boleh dibuang semua kes, dan akhirnya semua parti-parti politik termasuk dalam Pakatan Rakyat menanggung kerugian berjuta ringgit untuk membayar pampasan. Tapi dalam kes dakwah kekal lain sedikit kerana modus operandi-nya tidak mengikuti garis panduan dan satu burden of proof yang tinggi bawah undang-undang pilihan raya. Itu perkembangan, dan insya-Allah saya akan minta Peguam bersama kami memberikan update ya, perkembangan terkini. Isu kedua tentang taktik YB Khairi Jamaluddin, saya fikir bukan sahaja beliau itu kira elemen glamorous element lah yang ada. Kerana dalam UMNO tu tak ada apa yang glamour kan, jadi setakat YB Khairi tu dia berterima lah kan, tak apa. Tapi kita kena faham ada juga program seperti khidmat negara. Pelatihan khidmat negara ini, kalau kita rujuk kepada proses pembodohan, proses propaganda anak-anak muda, adik saya tak terkecuali, Nurul Ilham, saya diselamat, masih lagi bersama Pakatan Rakyat. Tapi mereka ini diambil 18 tahun, dia dimasukkan dalam program yang ternyata gagal. Ada 2 kaji selidik yang dilakukan untuk menilai sama keberkesanan program ini. Satu, keberkesanan dari segi hubungan antara kaum. Kedua, tentang ketaatan anak-anak muda ini pada negara, taat sayang pada negara. Dua-duanya mengatakan tidak ada impak positif daripada program. Dan 22 kematian yang berlaku. Saya dah kata orang Malaysia ni sabar, baik. Kalau negara lain dengan kematian sebegitu, tanpa audit, tanpa siasatan yang menyeluruh, tanpa penjelasan kepada ibu dan ayah, memang dah lama tutup dah. Tapi di Malaysia begitulah. Jadi pada saya, program khidmat negara ini ada impaknya sedikit, termasuklah secara berterusan di semua IPTA, program-program. Saya nak sebut pembodohan kasar pula kan, tapi saya tahu ramai yang dengar tentang isu Bawani yang listen 7 kali, tak boleh sebut semua. Tapi yang penting, sebelum berlakunya pergaduhan antara Bawani dan wakil Had Ehwal Pelajar itu, telah ditunjukkan 2 gambar dan disebut mereka ini adalah perosak negara, anarkis. Gambar pertama Datuk Ambiga Srinivasan, gambar kedua saya. Jadi maksudnya daripada peringkat itu di universiti berterusan. Semua ini akhirnya menjadi faktor-faktor kenapa mungkin undi itu akan lari kepada UMNO dan Barisan Nasional. Berkait dengan usaha kita, pada awalnya ditubuhkan Mahasiswa Keadilan Malaysia untuk harusnya permulaan subur di universiti-universiti. Saya fikir apabila kita reflect balik, impact balik, mahu tidak mahu, mungkin pendekatan PAS ya, menerusi gamis atau badan ketiga itu lebih baik, lebih efektif. Orang muda seperti yang disebut oleh Suhaizan, they don't want to be partisan. Nak masuk MKM tak cool lah kot kan. Takkan nak masuk dalam parti bila dah depan-depan itu dalam universiti. Jadi pendekatan menerusi PMIUM ataupun gerakan pro mahasiswa ataupun gerakan-gerakan lain lebih efektif pada saya. Jadi kita cuba eksperimen Mahasiswa Keadilan Malaysia, tidak begitu baik pencapaiannya. InsyaAllah kita cuba cara lain. Tapi yang kita buat secara berjaya adalah Keadilan Executive Internship Program. Kita yang lancarkan terdahulu, kemudian Khairi ikut dan melancarkan untuk 500 lagi internship di seluruh Malaysia untuk semua menteri. Jadi kalau pergi ke perpustakaan parlimen, akan berjumpa lah dengan semua internship intern UMNO ni, seluruh segerombolan mereka kan tak ada kerja, mungkin buat ni buat air ke kan sebagainya. Tapi isunya memang ada idea itu datang daripada kita.
kita buat. Mungkin kita harus yakinkan Peringkat Negeri Selangor untuk lakukan secara besar-besaran. Kedua, job fair. Kira harus dibuat dengan efektif. Hanya syarikat-syarikat tersohor dan besar di Malaysia ni, tahulah kan, KUB bawah Hairi. Kalau cakap tentang Media Prima, cakap tentang CIMB, semua kira milikan mereka. Tapi kita harus fikir dan harus buat sesuatu yang dapat dilihat di peringkat negeri-negeri, termasuklah di Pulau Pinang. Yang kita buat secara berjaya juga hanya tidak terlihat ataupun tidak diberikan impak yang sepatutnya adalah semasa pilihan raya yang umum yang lepas, agenda anak muda Malaysia. Kita katakan proses pengundian itu automatik 18 tahun ke atas. Itu salah satu manifesto yang kita tawarkan, dan program-program lain. Tapi saya setuju, mahu tidak mahu harus dibuat secara berterusan. Parlimen Belia pun Pulau Pinang mulakan kan ni? Parlimen Belia PBT. Tapi di Pulau Pinang itu dimulakan dari peringkat kecil-kecilan. Saya hadir sekitar dua kali, dianjurkan oleh speaker Pulau Pinang pada ketika itu, Datuk Halim. Jadi pada saya, kita ada laksanakan, memang dana itu terhad. Tapi bila berhadapan dengan serangan, saya tak bimbang sangat dari segi propaganda. Anak muda boleh berfikir. Tapi saya rasa yang kita harus buat program dan juga dasar yang memberikan impact di mana anak muda rasa mereka dihargai, bukan dilayan sebagai alat-alatan untuk dibeli undi. You have to respect them. Sometimes bila kita berjumpa dengan orang muda masa Twitter, kadang-kadang orang UMNO berdatang, dia tanya soalan-soalan, nak menyerang dan sebagainya. Tapi kita harus bersabar, kerana itulah cara bila kita berhadapan dengan generasi terkini. Isu pimpinan, ramai yang mengatakan, yang ada yang kritik, ada yang puji. Pada saya begini, the political dynamics amongst three parties, kita bukan bercakap satu masyarakat yang homogeneous seperti di Jepun, seperti di Korea Selatan. Di Malaysia ini kemajemukannya itu pelbagai wujud. Maka dinamika antara parti PAS, DAP dengan keadilan bukanlah sesuatu yang mudah untuk diurus. Kadang-kadang bila bercakap dengan anak muda ni, dia marah dia lain macam. Saya rasa walau kita bekerja dengan baik, tapi figur-figur seperti Datuk Seri Haji Ariawan, Seri Anwar Ibrahim, Wabil Kit Siang itu menambah satu flavor, rasa yang lebih menenangkan dan memberi peringatan kenapa kita harus bersama dan bersatu. Bukan sesuatu yang mudah. Saya banyak kali dalam pilihan raya umum yang lepas, tanpa figur-figur ini, saya fikir dah meletup dah. Jangan tulis selain macam belaran, tidak. Maksudnya, kadang-kadang harus diimbangi antara keperluan untuk bercakap dengan deras, dengan jelas dan berkeyakinan, tapi juga ada hikmah yang harus kita laksanakan. Jadi pada saya, setakat ini saya tidak lihat tanpa figur-figur itu kemampuan kita untuk ke depan. Tapi pada masa yang sama, ruang sebesar-besarnya diberikan pada semua pimpinan untuk menggerakkan dasar dan haluan bagi anak muda. Itu saya tak boleh rungut, kerana dalam keadilan ruang itu diberikan secara luas. Tapi seperti biasa kita harus belajar dari kesilapan dan bermuhasabah dari masa ke semasa. Yang saya takut kadang-kadang bila dah menang penggal kedua, kita lupa, kita ingat we are the best forever. Jadi itulah yang akan menggagalkan kita nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Nurul Izzah. Sebenarnya persoalan saudara saya Nik Razak ni sebenarnya telah dibangkitkan. Bagi saya, mungkin panelis lain pun boleh respon. Sebab masing-masing panelis masing-masing berbeza parti, boleh memberi pandangan berkenaan dengan soalan yang dikemukakan oleh Nik Razak sebentar tadi. Saya ingin mengambil satu intipati daripada satu program di sini oleh Naib Presiden PAS Haji Salahuddin, juga membicarakan persoalan yang sama dalam satu forum. Saya rasa di sini juga, forum tu di sini pada 2 Oktober yang lepas, dalam forum Survival PAS dalam arena politik Malaysia.
Saya akan menyoal saudara saya Fazan Kayat. Ada dua perkara, mungkin inilah respon pertama, dan saya akan soal untuk dua soalan terus kepada beliau. Jawab ringkas. Iaitu Haji Salahuddin Ayub, anak Presiden PAS, pada 2 Oktober telah menyatakan dalam satu forum yang diadakan di sini, telah menyatakan bahawa kita kena bersedia, intipatinya lah, kita kena bersedia untuk menghadapi pilihan raya umum akan datang tanpa Datuk Seri Anwar Ibrahim, tanpa Lim Kit Siang, dan tanpa Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Jadi itu dinyatakan oleh Haji Salahuddin Ayub, mungkin memberi semangat dan motivasi. Kita tidak nafikan sumbangan besar tokoh-tokoh ini dalam semua gerakan politik di negara ini, tetapi inilah yang dinyatakan kita kena bersedia. Satu masa nanti mereka akan pergi meninggalkan perjuangan ini. Jadi itu soalan yang pertama. Yang kedua, saya ingin tanya kepada saudara Fazan Kayat, dalam situasi globalisasi, propaganda orang yang tidak mahu kepada Islam ini menjadi suatu yang besar. Kita tengok Islamofobia, fobia terhadap Islam ini, kita tengok semakin hari semakin wujud dalam masyarakat, terutamanya di kalangan orang yang bukan Islam. Kita tengok bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia. Kita tengok imej-imej buruk, negatif berkenaan dengan Islam dicuba dibawa bagi memecah belahkan masyarakat, komuniti, bukan sekadar di Malaysia, di seluruh dunia. Jadi sebagai anak muda yang memimpin satu gerakan Islam di Malaysia ini, apakah langkah ataupun cara bagi menangani imej-imej negatif yang cuba dibawa oleh orang yang tidak nak kepada keamanan, keharmonian yang dibawa dalam Islam? Jadi saya persilakan Ketua Pemuda PAS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi untuk sesi kedua, walaupun tanpa YB Nurul Izzah. Saya kira saya tak sentuh sikit pasal soalan-soalan kena dengan dawah kekal tadi. Dawah kekal memang disebut oleh pengurusi SPR boleh tahan 3 bulan. 3 minggu. Lama lah tempoh tu disebut. Banyak kali disebut dawah kekal ni tahan lama. Tapi kalau sedang tengok dalam peraturan yang raya, dia letak dawah kekal dia tak letak berapa lama tahan. Jadi kata dia, nanti kalau dia mungkin bila disebut di mahkamah tidak ada penyataan berapa lama tempoh dawah kekal. So macam mana dia nak fight? Dia kata dawah kekal, ialah kekal 1 minit pun kekal ya. Jadi ini saya ingat ini satu halangan lagi untuk kita dalam hal yang kaitan dawah kekal ni. Kalau kita lihat dawah kekal ni, kali pertama dahulu bila dikenalkan, dia mengelak dengan alasan keselamatan. Kali kedua ni pun dia mengelak, tak gunakan dawah kekal sebenar, tapi gunakan dawah kekal yang berasaskan kepada makanan. So mengelak ke? So bila 2 kali mengelak, kita mesti sebagai anak muda, kita mesti menaruh satu kebimbangan yang nyata bahawa di sana ada sesuatu yang simpan, ada sesuatu yang berada di sebalik itu sebenarnya. Kalau tidak, pastikan 2 kali usaha untuk tidak menggunakan dawah kekal ini dilakukan. Dan saya kira lagi satu tentang pendekatan yang debat DKJ yang kali disebut oleh sahabat kita tadi